Di tempat duduk belakang kau tu bang, ada perempuan baring. Dia cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, kisah seram kali ini, sekali lagi, kisah seram yang berlaku di negeri Perlis. Okey, ini permintaan penonton saya, subscriber saya. Dia cakap, kalau boleh bang, ceritalah kisah seram ikut negeri, dia cakap. So saya mulakan daripada negeri Perlis dan ini merupakan cerita kedua saya dari negeri Perlis ni selepas cerita di Bukit Air. So kali ini cerita di satu jalan ya yang dikatakan seram di negeri Perlis, iaitu jalan Ladang Tebu, Cuping, Perlis. Jadi jom kita mulakan cerita. Kisahnya bermula apabila seorang pemuda, dia berasal daripada Kedah. So dia dapat job wiring, job wiring rumah, wiring rumah di Padang Besar Perlis. Jadi dia terima saja tawaran kerja tu, memandangkan dia ni kerja bersendirian, ya, tidak ada syarikat. Jadi dia bergantung dengan job-job yang orang tempalah. Jadi jauh kah, dekat kah, dia terpaksa terima saja. So dia pun pergi ke Padang Besar Perlis. Dan kerjanya itu bukanlah senang guys, ya. Wiring ni bukanlah kerja senang. Dia kau kena pastikan wiring tu betul, ya. Pastikan ikut SOP. Dan pastikan, kata orang, selesailah. Kalau boleh hari itu memang selesai. Jadi dia buat kerja sehinggalah malam. Jadi sampai jam 11 malam baru kerjanya itu selesai. So dia perlu segera balik semula ke Kedah, ya, di rumah dia. Jadi dia berfikir dia mau ikut laluan mana. Jadi kalau ikutkan cerita, dia ikut laluan Jalan Ladang Tebu Cuping Perlis, yang dikatakan jalan tu lebih singkat dan dekat untuk tembus ke Lebuh Raya Plus supaya senang dia balik ke Kedah. Walaupun orang kata jalan Ladang Tebu Cuping ni, kata orang sunyi, ya, tidak ada lampu dan memang kata orang angker lah, seram lah jalan tu. Tapi dia reda syaklah, sebab dia mau cepat, sebab 11 malam sudah. Jadi dia tak peduli, lantak lah menengah kalau ada kacau pun reda syaklah. Dia cakap, dia memang sedia maklum lah. Dan dia paling ditakut, kata orang, kawasan situ pun memang ada jenayah, bukan saja hantu, ya, penjenayah pun ditakut kalau jalan situ. Tapi dia tak peduli lah, dia reda, dia tawakal tu Allah, jalan. So permulaan jalan tidak ada apa-apa lah, adalah 2-3 kenderaan yang bertembung dengan dia. Tapi lama kelamaan, lebih kurang 6 km begitu dia lalu, tiba-tiba jalan semakin sunyi. Kenderaan lalu lalang sudah tidak ada, hanya dia seorang saja lalu jalan tersebut. Jadi permulaan itu tidak ada apa-apa berlaku. Tiba-tiba kenderaan dia rasa semakin berat, semakin macam sukar untuk berjalan, ya. Dan dia tahu memang ada benda yang ikut, tapi dia tidak layan perasaan tu. Dia cuba on radio. Dia cuba on radio lah supaya untuk hilangkan ketakutan. Tapi bila dia cuba on radio, tidak ada siaran. Gitu kan. Dia cakap, alamak, radio ni buat hala pula. Jadi dia off semula radio, dia teruskan perjalanan saja. Jadi memang sunyi, gelap, ya, kiri kanan tidak ada lampu, yang hanya ada semak, ya, semak kiri kanan lalang. Yang kalau ikutkan cerita, dahulu ladang tebu, tapi sudah orang tidak tanam lah. Jadi jalan, terus jalan. Kenderaan dia semakin lama semakin berat dan enjin kereta dia mulai berdengung. Dan bila sudah berdengung, kereta akan menjadi perlahan. Dan sampai satu masa memang sangat pelan. Dia macam yang berat lah, seperti dalam hati ya, enggak juga jalan di bukit, tapi kenapa slow ni? Ya. Jadi oleh kerana dia takut enjin kereta dia rosak, jadi dia terpaksa berhenti di bahu jalan. Dan dia cuba cek, ya, dia keluar, ya, dia cuba cek tayar kereta, dia tengok atas kereta, dia tengok bonet, memang tidak ada apa-apa, ya, memang clear. Dia cakap, apa pasal dia berat?
Tiba-tiba ada satu kereta polis peronda. Lalu disitulah dia pun rasa lega, nasib baik ada kereta polis peronda, kan lega je lah sikit. Jadi polis peronda tu nampak keretanya dan polis peronda tu berhenti. Keluarlah salah seorang anggota polis dengan bawa torchlight. Bang, kenapa bang? Ada apa masalah bang? Kereta saya ni macam rosak lah. Oh rosak. Kenapa bang? Macam susah mau berjalan. Slow sejak dia cakap kan. Oh okey bang, okey. Jadi polis biasalah prosedur dia kan untuk cek dalam kereta, cek tayar apa semua kan, takut penyeludup. Maklumlah padang besar ni dia bersepadan dengan Thailand. Jadi dia cek dalam kereta. Kemudian dia tanya, oh bang, isteri abang ada sakit kah? Dia cakap kan. Terus dia cuak lah pemuda tu. Dia cakap, isteri. Yang dia tahu dia ni bujang, mana ada isteri. Jadi dia terkejut, kenapa polis tu cakap ada isteri kan. Jadi dia nak cakap kuat lah, dia cakap dia tidak ada isteri. Dia pergi ke tempat abang polis tu. Dia cakap, dia bisik telinga, bang, saya ni masih bujang bang, mana ada isteri. Terus polis tu berubah muka dia. Dia cakap, kau dah ada isteri? Jadi yang dalam kereta tu siapa? Dia cakap kan. Mana aku tahu bang, ada abang nampak kah? Astaghfirullahalazim. Jadi abang polis tu cuak. Ya, dua-dua cuak. Bukan cik abang polis tu, pemuda tu pun cuak. Jadi abang polis tu, kau tunggu sekejap, aku panggil kawanku di kereta. Kawanku ni pandai baca-baca sikit. Cepatlah bang. Jadi polis tu pun pergi ke kereta peronda semula, panggil kawannya yang memandu tu. Kawan yang memandu ni pun keluar. Jadi keluar dan dia cuba baca-bacalah doa, ya, baca Al-Fatihah 3 kul ayat kursi, kemudian dia hembus. Dia hembus kereta tu. Kemudian dia nasihatkan pemuda tu, bang, kalau boleh jangan singgah lagi lah bang. Ya kau terus je lah. Kalau berat keretamu pun kau jalan siap bilangnya kan. Memang ada benda yang menumpang di keretamu tu. Lepas tu dia tanya lah, apa yang kau nampak? Begini bang, di tempat duduk belakang kau tu bang, ada perempuan baring. Dia cakap, perempuan baring, tapi dia tutup mukanya dengan kain batik. Jadi saya sangkakan isteri abang tengah sakit. Rupa-rupanya abang ni belum ada isteri. Itulah bilangnya, mana ada isteri. Saya rasa bang, itulah benda tu menyebabkan kenderaan kau menjadi berat. Jadi selepas sudah selesai berbicara dengan abang polis tu suruh dia gerak segera. Abang polis tu suruh dia gerak dululah, kemudian baru polis tu gerak. So bila dia on keretanya dan jalan, kembali seperti biasa, ringan, seperti tidak ada benda yang berat yang menumpang keretanya. Jadi dia terus sambil dia beristighfar, astagfirullahalazim, mudah-mudahan benda tu dah ikut, ya Allah, ya Allah. Dan sampailah dia ke Lebuh Raya. Akhirnya sampai ke Lebuh Raya dan dia berasa lega kerana di Lebuh Raya sudah banyak lampu lah kan. Jadi istighfar dan dia terus pulang ke rumahnya. Dan kalau boleh dia sudah elak untuk jalan pada waktu malam. Kalau boleh pun pada waktu malam dia akan cari jalan yang lebih terang lah, lebih, walaupun jauh dia sanggup. Dia sudah tidak mau jalan yang tempat sunyi-sunyi seperti itu, kerana dia takut benda tu akan berulang semula. So guys, itulah dia kisah seram di Jalan Ladang Tebu Cuping Perlis. So guys, kalau anda ada kisah-kisah seram yang ingin anda kongsikan, anda boleh hantar email kepada saya melalui email di cikgualif84@gmail.com. Jadi guys, setakat itu saja perkongsian kisah seram saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali bosku, Assalamualaikum.